Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Calon PAS sebenarnya kalah, teruk, memalukan sungguh. Apa tidaknya calon PAS kalah kepada PSM. PSM pun PAS kalah. Calon PAS kalah kepada PSM di 3 PDM tau. 3 PDM. Ini satu pukulan memalukan, sungguh memalukan kepada PAS. Calon PSM boleh kalahkan PAS di 3 PDM. Bayangkan apa sebenarnya yang sedang ditunjukkan oleh pengundi-pengundi di air kuning. Calon Perikatan Nasional PN dari PAS kalah kepada calon Parti Sosialis Malaysia atau PSM di 3 pusat daerah mengundi PDM dalam pilihan raya kecil air kuning kemarin. Selain itu, PAS turut kehilangan 3 PDM yang dimenangi dalam pilihan raya umum lalu. Apabila hanya berjaya mengekalkan hanya satu daripada 4 PDM yang dimenanginya sebelum ini. Kesian. Inilah indikatornya rakyat menolak politik PAS yang lucu. Lucu betul. Calon PSM tu telah berjaya menewaskan calon PN Ustaz ni di PDM Banir Utara apabila mendapat 39 undi berbanding calon PAS yang hanya mendapat 22 undi saja. Hai kesian. Calon UMNO dari BN menang di PDM ini dengan mendapat 153 undi. Jauh meninggalkan. Tapi yang paling penting calon PSM ini pun boleh kalahkan PAS. Kesian. Manakala di PDM Kampung Coldstream pula, calon PAS hanya berjaya mendapat 23 undi juga. Berbanding calon PSM yang dianggap sangat kerdil ini, yang mendapat 66 undi. Aduh, kesian PAS. Mendapat 66 undi, manakala calon BN mendapat 708 undi. Tiada kaki langsung tak ada lawan ni. Kemudian calon PAS juga paling corot di PDM Air Kuning sendiri. Di PDM Air Kuning sendiri calon PAS paling corot di PDM Air Kuning Selatan ya. Bukan Air Kuning, tapi Air Kuning Selatan. Apabila hanya mendapat 31 undi saja. 31 undi, 31 orang dia yang suka PAS di Air Kuning Selatan. Dia dapat 31 undi berbanding calon PSM yang dapat 107 undi. Alamak ai. Manakala calon BN mendapat 346 undi. Dalam PRK ini calon PAS hanya menang di mana? Di PDM Tanjung Kramat dari 20 PDM yang ada di Air Kuning. Kasihan sungguh. Satu saja. Satu saja, yaitu PDM Tanjung Kramat. Pada peringkat awal, calon PAS dari PN dijangka akan mendapat undi simpati dari pengundi Cina ekoran kes pemusnahan ladang durian di Raub. Namun tindakan PAS memainkan isu babi, khinzir dari perspektif perkauman telah menyebabkan 90% pengundi Cina menyokong calon BN, 9% mengundi PSM dan hanya 1% mengundi calon PAS. Calon Barisan Nasional BN, Muhammad Yusri Bakir, menang PRK Dun Air Kuning, Perak dengan majoriti 5,006 undi. Berbanding hanya majoriti 2,000 pada pilihan raya yang lalu. Ini 2 kali ganda nih. 2 kali ganda lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah indikatornya bahawa rakyat sudah tidak lagi minat dengan politik PAS. Keputusan rasmi itu diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR malam tadi. Muhammad Yusri yang juga Setiausaha UMNO bagian Tapah meraih 11,065 undi, manakala mengatasi Abdul Muhaimin yang hanya memperoleh 6,059 undi. Calon PSM Bawani KS mendapat 1,106 undi. Kesian PAS. Itulah, lebih baik PAS berubah. Jangan teruskan gaya-gaya yang
pelik, memalukan, lucu macam begini. Okey? Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sudah kita tahu keputusan muktamad, keputusan rasmi di PRK Air Kuning di mana PAS kalah teruk. Kalah teruk di dalam keputusan yang telah menunjukkan bahawa memang politik tunggang menunggang ditolak oleh orang Perak di Air Kuning, ya. Politik yang penuh dengan hasutan, penuh dengan penuh dengan ya yang tidak baik-baiklah, ditolak, tidak diterima. Dan kita dapati ini adalah bukti bahawa rakyat boleh menerima keadaan di mana UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan. What is the problem? Yang kita tahu negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang sangat makmur, sangat dalam jalan yang benar, yang betul, yang tepat untuk menjadi makmur. Jadi ini buktinya bahawa kerajaan telah berjaya mentadbir negara ini. Berkenaan dengan PRK Air Kuning, seperti biasalah, ramailah yang nak tengok konon kalau lawan balik, tengoklah. Cubalah lawan balik, batalkan dan lawan balik. Apa benda batal-batal lagi? Kalau sudah kalah, kalahlah. Ya, kalau sudah kalah, kalahlah. Tak ada rasuah, tak ada apa-apa, insiden yang buruk, tak ada perlanggaran yang ditemui semasa pilihan raya, dan ini menang dengan baik, bertanding dengan baik. Walaupun adalah yang mendakwa bahawa ada calon yang menipu, calon yang tidak melakukan kejujuran yang benar. Adalah isu-isu begitu, tapi pilihan raya ini tetap dijalankan berlandaskan berlunas Undang-Undang Negara Malaysia. Dan kerana itu, keputusan rasmi menyatakan bahawa menang. Sudah menang-menanglah. Apa mau ulang lagi? Okay? Dan saya yakin, ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ulang tayang sekali lagi pun memang menang juga. Lepas ni mau tunggang apa lagi pula? Isu tentang khinzir, sampai ada orang masuk sungai cari tai khinzir, sampailah ada orang sungguh-sungguh datang ke negeri orang untuk mendedahkan ada khinzir lah, apalah. Yang orang Perak tenang je, orang Air Kuning tenang je, tak ada pun bising-bising ke apakah, semua okey je. Okey je. Lagipun perniagaan itu perniagaan yang benar, yang betul, ada lesen, dibenarkan dan membayar cukai. Mereka tidak ada salah apa-apa. Semua dilakukan, semua dilaksanakan, perniagaan itu dilaksanakan dengan betul. Jadi itu hanyalah retorik politik saja. Yang akhirnya saya fikir antara sebab kenapa kekalahan, kerana mereka hanya memainkan retorik seperti ini yang tidak ada pun manfaat untuk orang di Air Kuning. Manfaatnya hanya untuk menang pilihan raya ajalah. Lepas tu nak buat apa? Kalau dihentikan perniagaan yang sah itu, apa pula yang terjadi pada ekonomi di sana? Itu sudah lama, berdekad-dekad, berpuluh-puluh tahun dah di sana. Sebelum pilihan raya lagi sudah di sana. Ketika orang-orang PAS masih berkuasa di Perak, sudah ada perniagaan itu. Tapi apa yang diorang buat? Apa Razman Zakaria buat? Pada waktu itu sebagai exco, tak ada. Tapi tiba-tiba pilihan raya, semua bersemangat sampai terjun, sampai masuk dalam air untuk cari benda yang pelik tu. Tak payahlah buat begitu. Lebih baik buatlah kempen yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Apa manfaatnya dengan hanya menunjukkan bahawa ada tai khinzir di sana? Itu apa manfaat, saya pun tidak tahulah. Okey, jadi tidak ada pembatalan. Menang sudah tetap menang. Kesimpulannya sudah menang, 100% menang. Tiada apa-apa masalah. Jadi tidak ada pembatalan, ya tuan-tuan dan puan-puan.
Malah kalau ada pembatalan sekalipun, kalau ulang tayang sekalipun, kalah lebih teruk lagi agaknya. Karena sudah tidak ada lah yang boleh kita tunggang di sana. Takkan tunggang kinzir lagi kot. Oke, so apa pendapat Anda? Pendapat saya, menang tetap menang, sudah menang menanglah. Coba lagi lah no ke tempat yang lain. Coba lagi tempat yang lain. Kita tunggu nanti no. Oke, bye.